up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. Alright, disebabkan kemunculan semula Oden menjadi buah mulut dalam community One Piece, so hari ni aku nak ajak korang bersembang sikit pasal isu ni. So dalam video ni aku akan ceritakan sikit sebanyak pandangan aku. Korang boleh dengar dan nilaikan. Lepas tu korang bagi pula pendapat korang kat ruangan komen supaya kita sama-sama dapat berbincang. Dan insyaAllah aku akan baca semua dan respon semua insyaAllah. Aku tak tahu sama ada di saat video ni dipublishkan manga 1007 fans translation dah keluar ke belum. Tapi one thing for sure is the last page dalam chapter 1007 nanti kita bakal diperlihatkan dengan kemunculan semula Kozuki Oden. So aku minta maaf kat korang yang tak suka dengar spoiler, tapi aku rasa the real spoiler is not me. Pasal for sure korang semua dah tahu dah pun kan. So dalam video kali ni apa yang aku nak sentuh adalah, adakah Kozuki Oden yang muncul dalam chapter 1007 itu real ataupun fake? By the way, sebelum aku proceed, semalam aku post video What Up Anime tajuk pasal kemungkinan pemegang 12 Supreme Great Sword atau Saijo O Wazabono yang disampaikan oleh Zaf dari Webro Channel. So actually dia pun ada channel dia sendiri tau. So korang boleh tengok video-video dia kat channel Webro. Okay? Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Koverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Koverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Koverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Zaitun suci, zaitun segar, zaitun tetap sejati, zaitun wa melihara diri, barangan bermutu kekal abadi. Dengan kemunculan semula The Legendary Samurai of Wano, Kozuki Oden menambahkan satu lagi momen manga One Piece yang mengejutkan kita. Kali ni twist Oda memang lain macam. Dia ni memang kaki twisty Oda ni. Kau ingat lagi tak momen bila sidang One Piece fan tertanya-tanya dan berteori-teori mencari-cari siapa spy dalam Red Scabbard? Ada yang cakap Raizo lah, Carrot lah, Kinemon lah. Lalas rupa-rupanya Kanjuro. Dan for sure pada saat Kanjuro didedahkan sebagai imposter among us, the Red Scabbard, ramai yang terkejut. Pasal iyalah, dia dah duduk dalam pasukan samurai tu dah lama kot. Dan dia juga sampai hampir mati direbus masa eksekusi Oden dulu. But in the end, kita didedahkan yang dia adalah mata-mata matematik untuk Shogun Orochi laknat. Sekali lagi Oda telah menggemparkan kita dan dia telah mendedahkan kita kepada sesuatu yang bahkan mampu untuk spin dunia One Piece upside down. Dan dengan kemunculan semula Oden juga, aku ada baca yang dah ramai mula kaitkan Oden lah The Lurking Legend yang dimaksudkan Oda sebelum ni. Pada awalnya aku rasa macam kurang bersetuju pasal sebelum ni aku rasa The Lurking Legend yang dimaksudkan Oda adalah Zebek. Tapi kalau kita perhatikan balik bait-bait ucapan Oda, it does make sense. Alright, jom kita tengok balik apa yang Oda sampaikan. Oda bagi tahu yang dia akan memperkenalkan satu legenda yang bersembunyi dalam dunia One Piece, musuh terhebat untuk Straw Hats yang akan menghalangi laluannya. Mungkin orang itu ada kaitannya dengan Whitebeard. Oops, nampaknya saya ni becok sangat. Boleh bayangkan tak Marineford Summit War akan kelihatan cute berbanding itu. Okay, first, sebelum ni aku ambil satu perenggan ni as a whole dan menggambarkan The Lurking Legend itu adalah seorang yang jahat. And I'm sure ramai juga penteori-penteori yang buat perkara yang sama. Tapi sebagaimana yang kita semua tahu dan aku sendiri dah masak dah dengan Oda yang kaki twisties ni, dia suka buat satu pernyataan general yang membuatkan kita semua terpedaya. Memang kaki politik lah Oda ni. Kalau dalam court, korang memang kalah punya kalau lawan dengan dia. Okey, aku bagi contoh dalam chapter 956, masa berita buruk pasal Sabo tu diviralkan oleh Morgan, Oda ada meletak 2 panel. Dalam muka surat ke-8, kita boleh tengok Blackbeard mengatakan, "Anak-anak, jom ke laut.
If they are going to be picked up by the Marines, I'll just grab them first. So panel ini diletakkan right after kita melihat yang rakyat-rakyat dari seluruh dunia membaca berita apa yang berlaku dalam newspaper. Lepas geng-geng Revolutionary Army baca paper, kita boleh tengok reaksi muka dorang. Lepas King Stanley baca paper, kita boleh tengok raut wajah King Stanley. Lepas Makino baca paper, dia menangis. Mountain Bandits baca paper, menangis meraung teresak-esak. Doflamingo baca paper, tergelak-gelak sambil bercakap keadaan semakin hangat sekarang. Dan panel beralih kepada Blackbeard. So kat 5 panel sebelum Blackbeard keluarkan kata-kata dia, semuanya menjurus ke arah satu fahaman, iaitu ekspresi emosi mereka-mereka yang membaca newspaper itu semuanya merujuk kepada Sabo. Revolutionary Army of course lah, dari pasukan Sabo kan. Dadan for sure. Makino sudah tentu. Stanley apatah lagi, dia kan adoptive brother of Sabo kan. Doflamingo pun ada kaitan dengan Sabo juga. Masa kat Dressrosa sebelum ni kan, Sabo ada juga dalam wanted list Doflamingo, 300 million berry. So apa yang aku cuba nak sampaikan adalah Oda suka buat satu-satu statement yang membawa kepada satu kepercayaan dan keyakinan, tapi at the end dia twist balik ucapan dia tu ataupun informasi dia tu dengan satu penyataan yang general, iaitu setelah kita yakin yang the whole page dari page 6 sampai page 8 ini bercakap pasal Sabo, tapi dekat akhir panel dalam muka surat 8 ini Oda buat satu statement general pula, which is Blackbeard telah mengajak pirates dia untuk mengambil satu perkara. Nampak tak? Oda bagi satu general statement. Untuk penteori-penteori yang careless macam aku ni, for sure lah aku akan cakap yang Blackbeard nak pergi ambil buah Devil Merah-Merah Nomi. Pasal apa yang aku faham, geng-geng Yonko berpewaktakan antagonis, dorang cenderung untuk memperkukuhkan kekuatan lanun dorang masing-masing dengan perancangan-perancangan tertentu. Contohnya Kaido nak hasilkan Beast Pirate dia melalui penghasilan Devil Fruit Smile dan merekrut lanun-lanun kuat khususnya dari kalangan Supernova untuk jadi anak buah dia dengan cara breaking their spirit dan akhirnya submit kepada Kaido, seperti mana yang kita boleh tengok Apo, Hawkins dan Killer. Begitu juga Big Mom nak hasilkan tentera dari kalangan seluruh bangsa, Three Eye Tribes, Long Arm Tribes, Long Leg Tribes, Long Neck Tribes, Ming Tribe dan banyak lagi lah. Termasuklah impian dia nak rekrut Elbaf Tribes. Sama juga Blackbeard, dia nak kukuhkan lanun dia dengan cara mencuri dan memburu buah devil yang kuat dan ambil untuk kegunaan dorang. Kat sini pun kena jaga juga. Aku tak cakap lanun Blackbeard ni buru buah devil dan makan untuk dapatkan power buah devil tu, okay? Aku cakap buru dan curi buah devil untuk kegunaan. Pasal still kita tak tahu cara Blackbeard dapatkan kuasa Devil Fruit Gura-Gura Nomi. Kalau kita cakap yang Blackbeard makan buah Devil Fruit Gura-Gura Nomi lah, pasal benda tu still lagi ada keraguan dia. Jadinya setelah mendapatkan perkhabaran buruk dari Sabo dalam chapter 956 tu dan mengetahui yang Blackbeard sedang memburu Devil Fruit yang kuat, so kat sinilah yang aku cakap Oda cuba membawa kita kepada satu kepercayaan yang Blackbeard akan keluar buru buah devil. Tetapi Oda mengeluarkan satu statement general pula mengatakan yang Blackbeard mengajak lanun dia untuk pergi ambil sesuatu dan Blackbeard tak cakap pun nak pergi ambil Merah-Merah Nomi. Inilah turning point dia. Inilah twisties dia. Inilah yang aku istilahkan sebagai Odanism, iaitu mengarahkan seseorang atau banyak orang kepada sesuatu kepercayaan dan meninggalkan seseorang atau banyak orang dengan penyataan yang umum pada akhir penyataan. Alright, so korang dah belajar satu terma baru hari ni. Ingat Odanism. Lepas ni aku akan guna ayat ni je. Alright, satu, korang kena jaga-jaga dengan Odanism ni. Memang Oda kerap sangat guna falsafah Odanism ni dalam jalan cerita dia. Kedua, of course korang kena hati-hati dengan soal filler, canon dan non-canon ni. Kalau korang masih tak jelas dengan benda ni, korang boleh tengok video aku sebelum ni yang menerangkan pasal filler, non-canon dan canon. Sebab perkara-perkara yang berlaku dalam filler dan non-canon ni memang tak boleh dijadikan hujah pasal dia memang tak ada dalam cerita One Piece. Contohlah kan, berkemungkinan naga-naga Senenryu yang dikepalai oleh Apis akan turut membantu kru Mugiwara dalam Wano nanti. Itu memang tak akan berlaku lah pasal Apis dengan naga dia tu adalah non-canon. Ketiga, alright, ni yang ketiga adalah kita perlu berhati-hati dengan kata-kata Oda yang tak habis dan kebiasaannya akan berlaku pada nama orang. Pasal benda ni dah 2 kali berulang. Contohnya pasal
pasal nama dia ni, Hapa Yamao. Dalam SBS Question Corner volume nombor 43, muka surat 48, ada peminat bertanya, Oda nak tanya, saya nak tahu nama orang yang bagi rice ball kepada Usop dalam volume 35 ni. Dan Oda pun bagi tahu yang nama dia Hapa. Tapi kemudian dalam One Piece Blue Deep Character World, Oda mengatakan yang watak tersebut bernama Yamao. So kat sini watak tu dah ada dua nama. Satu Hapa, satu lagi Yamao. So disebabkan perkara ni, ada peminat bertanya, mana satu yang betul? So bagi menjawab persoalan tersebut, dalam SBS Question Corner volume 76, Oda mengatakan yang dia ni sebenarnya nama panjang dia adalah Hapa Yamao. Begitu juga dengan kes kru Roger seorang ni. Dalam One Piece Blue Deep, muka surat 212, nama dia dikenalkan sebagai Seagull. Lepas tu, dalam SBS Question Corner volume number 96, Oda memperkenalkan nama dia sebagai Nosdon. So, bila watak ni menghadapi kecelaruan identiti dalam SBS Question Corner volume 97, muka surat 154, Oda mengatakan, dia ni sebenarnya dua-dua tu nama dia, okey? Dua-dua tu nama dia dan sebenarnya nama panjang dia adalah Seagull Guns Nosdon. Senang je dia buat kerja. So gang, inilah perkara ketiga yang kita semua perlu berhati-hati dalam mengeluarkan teori ataupun pendapat kita. Alright, berbalik kepada penyataan Oda tadi dalam Jump Festival tu. Dan translation ni aku dapat dari Sandman Now, which is one of the source yang boleh dipercayai juga. Okey, dalam ayat pertama ni, Oda bagi tahu yang dia akan memperkenalkan seorang legenda yang bersembunyi. Kedua, Oda bagi tahu musuh terkuat Straw Hats yang akan menghalang laluan mereka. Ketiga, Oda bagi tahu mungkin ia ada kaitannya dengan Whitebeard. Terlebih cakap pula. Okey geng, setelah penerangan aku ke atas tadi berkenaan tiga perkara itulah, satu Odanism, dua filler non-canon dan canon, dan penyataan Oda yang tak habis tu yang ketiga tu. So kat sini bagi aku, sekali lagi kita perlu berhati-hati pasal yes, Oda ada cakap Lurking Legend akan muncul, tapi pada aku dia tak bagi tahu pun Lurking Legend tu watak yang jahat. It's still 50-50. Kalau kita nak katakan yang that Lurking Legend is antagonis, iaitu watak yang jahat. Sebab it's still, kalau mengikut fahaman Odanism, that Lurking Legend tu adalah baik. Dan penyataan dalam ayat kedua Oda ni mengatakan yang musuh terhebat Mugiwara yang akan menghalang laluannya berkemungkinan merujuk kepada Kaido dan Big Mom. Dan dalam ayat ketiga ni, Oda mengaitkan Whitebeard ada kaitan dengan itu yang menjadi rangkuman kepada ayat pertama dan kedua. First, that Lurking Legend is Oden. Second, musuh terkuat yang akan menghalang Mugiwara adalah Kaido Pirate aka Beast Pirates dan Big Mom Pirates. Dan kedua-dua, Oden aka The Lurking Legend dan Kaido dengan Big Mom aka The Greatest Enemy ni ada kaitan dengan Whitebeard. Macam mana? Korang setuju ke tak? Aku tak tahu, mungkin ada yang kurang faham sikit. So korang boleh tengok video ni sekali lagi. Yes, this is quite a big heavy theory. So korang fahamkan dulu teori dan hujah-hujah aku dalam video ni dulu. Lepas tu korang komen kat bawah, okay? Untuk kita discuss sama-sama. And insyaAllah esok aku akan keluarkan video chapter review untuk 1007 secepat mungkin. Maybe petang kot, insyaAllah. Alright gang, kita jumpa dalam video chapter review esok, okay? Sayonara minasan. Assalamualaikum.